Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Agung, Tuhan yang dialah merupakan pencipta kita dan pencipta sekalian alam, Tuhan yang segala sesuatu itu perlu kepadanya tetapi dia tidak perlu kepada apa-apa sahaja. Tuhan yang setiap manusia itu perlu merintih dan minta daripadanya tetapi dia tak perlu akan rintihan dan permintaan akan daripada manusia. Tuhan yang dah sedia mulia, yang dah sedia tinggi, yang dah sedia besar, bukanlah kerana puji-pujian daripada manusia maka bertambahlah kemuliaan Tuhan. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang sudah sedia mulia tanpa sebarang berkebergantungan terhadap makhluk-makhluk yang lain. Tuhan yang kalau dihina tidak akan jatuh maruahnya, bahkan yang menghinanya akan jatuh maruah. Tuhan yang apabila ditaati oleh hamba-hambanya tak akan bertambah kemuliaannya, bahkan yang mentaati akan bertambah kemuliaan. Tuhan yang kalau dimaksiati tidak akan terturun atau terjatuh maruahnya, tetapi yang bermaksiat yang terjatuh maruahnya. Tuhan yang lari ke dalam perlindungannya akan terlindung, tetapi dia tidak perlu untuk berlindung daripada sesiapa. Bahkan yang lari kepadanya yang terlindung dan keluar daripadanya yang berbahaya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Apabila hamba-Ku tanya tentang aku, beritahulah kepada mereka sesungguhnya aku itu sangat dekat. Anni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Tuhan yang sangat dekat dengan kita yang disebut sebagai jauh tak berjarak, dekat tak tersentuh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendengar segala perintasan hati kita sebelum kita meminta. Tuhan yang memahami kita sebelum kita meluahkan. Tuhan yang mengetahui sebelum kita bicara. Tuhan yang dah sedia mengetahui dan memahami dan sedia untuk menerima hamba-Nya sebelum hamba-Nya pulang ke hadrat-Nya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pintu pengampunannya sentiasa terbuka, dan dialah Allah yang sesiapa memohon kepadanya dengan menyebut nama kekasihnya Muhammad SAW, pasti dia Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan permintaan orang tersebut. Disebutkan dalam kitab ini yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tiada seseorang pun yang dapat memberikan manfaat kepada makhluk Allah seperti orang yang menyeru mereka ke pintu Allah dengan mengenalkan mereka apa yang wajib atasnya dari ilmu. Ini kita dah baca. Disebutkan di sini, tak ada orang yang boleh contribute lebih pada seseorang. Tak ada orang yang boleh berikan pemberian yang lebih berharga berbanding dengan orang yang memberikan petunjuk ataupun menyeru orang kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Apakah kata-kata ataupun siapa punya kata-kata yang lebih baik dan lebih mulia kalau nak dibandingkan dengan kata-kata orang yang menyeru Allah, menyeru orang lain untuk mengikut Allah. Maka kata-kata orang yang menyeru kepada Allah adalah kata-kata yang paling berharga, bahkan pemberian yang paling berharga adalah apabila kita memberikan orang jalan untuk menuju Allah, iaitu berdakwah. Maka orang yang boleh dakwah, jangan kita tertipu. Asal nak berikan orang aja mesti beri keduniaan. Ana rasa hari ni ana nak jadi pemurah untuk keluarga ana. Jadi hari ni anak kena bawa keluarga anak pergi Legoland. Inilah pemberian yang bagus. Lagi mahal, lagi bagus. Lagi enjoy, lagi berharga. Bukan. Pemberian yang paling berharga adalah pemberian tentang hidayah atau ilmu akhirat untuk membukakan jalan dia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan oleh Imam Haddad, orang yang paling bermanfaat adalah orang yang paling memberi manfaat pada orang lain, iaitu manfaat keakhiratan. Baik, kemudian disebutkan juga di sini, mereka yang wajib atasnya dari ilmu mengesakan Allah, yakni tauhid, kemudian mentaati Allah. Kemudian mengingatkan mereka, baik disebutkan dalam perenggan yang kedua, dan yang mendorongku untuk mengikut perintah yang berat ini, lalu menguatkan keinginanku untuk berusaha pada pencapaian janji yang mulia ini, yang masing-masing tersebut di dalam firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang telah saya sebutkan di atas, dan apa yang dimaksudkan maknanya dari yang tidak saya sebutkan di sini, iaitu permintaan daripada setengah para sadah yang benar dalam keinginannya, yang menuju ke jalan kebahagiaannya. Imam Haddad pertama dikata apa?
Aku karangkan kitab ini kerana aku sendiri merasakan diri aku sangat perlu kepada pahala. Merasakan diri aku sangat perlu tentang ganjaran-ganjaran yang Nabi sebutkan. Ini jangan salah faham. Ada orang dia dengar pahala, dia kata, ana amal bukan untuk pahala. Apa inti orang zikir kira-kira ni semua? Kita zikir tak perlu kira, kita hanya perlu zikir saja. Jangan berkira-kira dengan Allah. Tak ada. Nabi berikan kita ganjaran untuk kita merebut ganjaran. Tapi di sebalik kita merebut ganjaran, kita juga merebutkan Allahnya. Bukan kita semata-mata nak ganjaran. Bahkan kita i'tikad dalam hati kita, memang sekarang aku merebut ganjaran kerana Allah sendiri dah sediakan ganjaran. Maka nak buktikan kehambaanku kepada Allah adalah apabila aku merebut pemberian Allah. Contoh, bos kata, siapa yang perform dengan bagus bulan ini, dia akan dapat bonus. Orang yang bakhil, orang yang ego dengan bos, dia akan kata, anak kerja bukan untuk bonus, anak kerja aja. Tapi orang yang lebih bagus adalah orang yang mengatakan, anak kerja memang untuk bekerja. Tetapi dalam waktu yang sama, ana juga rasa malu kalau bos ana dah bentangkan sesuatu tapi ana tak rebut. Macam mana pula belagak dengan dia? Macam mana pula sombong dengan dia? Maka dalam situ, dalam kita merebut ganjaran Allah, adalah bukti yang, ya Allah, aku rebut ganjaran engkau kerana aku fakir terhadap engkau. Kerana aku sangat perlu kepada engkau. Tapi dalam waktu yang sama, ya Allah, kalau ganjaran ini tak ada, aku tetap kena taat pada engkau. Contoh dia apa dia? Selama ni kita hadir maulid. Ya Allah, aku hadir maulid, ataupun kita pergi salat jemaah. Ya Allah, aku pergi salat jemaah kerana aku tahu tentang salat jemaah tu banyak fadilat. Dan tak engkau sediakan fadilat-fadilat ini melainkan pada mereka yang merebutnya. Sekarang aku merebutnya kerana bukan aku nak semata-mata fadilatnya. Aku merebut fadilat tersebut kerana aku nak menunjukkan bahawasanya aku mengemis pemberian engkau. Bukti yang aku hamba adalah apabila Tuhan aku sediakan sesuatu, aku pergi. Contoh, kita bagi contoh satu lagi. Kucing. Kalau kita baling barang, kucing atau anjing lah, kita baling barang, dia pun pergi, ambil barang tersebut, dia balik pada kita, bagi balik. Itu bukti bahawasanya apa? Bahawasanya anjing itu adalah anjing kita. Kita adalah tuannya anjing tersebut. Maka bukti kita adalah hamba dan Allah adalah tuan kita dan Tuhan kita. Apabila Allah balingkan pemberiannya, kita cepat-cepat kejar untuk mendapatkan pemberiannya. Itu bukti bahawasanya kita hamba pada Allah. Bukti bahawasanya kita ikhlas kerana Allah adalah kalau tidak ada ganjaran pun kita tetap beribadat pada Allah. Contoh yang kita sebutkan tadi. Selama ni ana solat jemaah, ya Allah, kerana ana nakkan fadilat jemaah. Untuk apa? Bukan ana nak sangat fadilat tu. Ana memang nak fadilat, tapi bukan kerana semata-mata fadilat. Kerana aku nak tunjukkan aku ni hamba, maka aku mengemis pemberian engkau. Tapi sekarang dah corona, masjid dah tutup. Aku tetap solat awal waktu tak? Tetap, kerana selama ni aku ibadah bukan untuk pahala jemaah, bahkan tak ada peluang jemaah sekalipun, aku tetap awal waktu, aku tetap khusyuk, aku tetap baca dengan betul, aku tetap pakai pakaian yang bagus, aku tetap berwangi-wangian, aku tetap dengan segala sunnah dan macam-macam. Kerana apa? Kerana selama ni pun aku beribadat, hakikatnya bukan untuk ganjaran. Aku hanya merebut ganjaran kerana hambanya aku terhadap engkau, maka aku terus lari terhadap apa yang kau baling di hadapan aku. Tapi sekarang kau dah tak baling, aku tetap menghadap engkau, ya Allah. Kerana apa? Tak ada ganjaran ke, ada ganjaran ke, engkau tetap Tuhan yang layak disembah. Itu buktinya di sini. Baik. Maka Imam Haddad mengatakan di sini, aku berebut pemberian Allah, dan di samping aku merebut pemberian Allah, begitu juga ada permintaan dari golongan sadah. Sadah ni siapa dia? Sadah ni plural. Plural untuk jamak, untuk sayyid. Sayyid ni siapa? Keturunan Nabi SAW. Maka ramai-ramai sayyid disebutkan sadah. Para sadah di zaman Imam Haddad minta Imam Haddad untuk karangkan satu kitab. Subhanallah. Imam Haddad ni menjadi rujukan bagi orang-orang di situ pada umurnya 20-an. Disebutkan Imam Haddad karang kitab. Risalah Mu'awanah ni umurnya masih 27. Masya Allah. Umur 27 keluar kitab begini. Kita umur 27, kitab begini pun kalau bahasa Jawi tak boleh baca. Allah. Moga-moga Allah jalinkan kita dengan Imam Haddad. Baik. Mereka sekalian telah meminta daripadaku untuk menuliskan semacam pesanan.
Lalu saya menurut permintaan mereka itu tiada lain melainkan kerana menginginkan apa yang telah saya sebutkan terdahulu dari ini sebagai menurut perintah dan memperoleh ganjaran pahala yang berlimpah. Baik. Ini akhlak berdakwah. Akhlak orang yang berdakwah. Jangan kita bila berdakwah, ana pergi sana sebab orang perlukan ana lah. Ana ni dakwah, macam mana kalau ana tak dakwah? Orang sekarang perlukan ana tau. Ana ni center of attraction tau. Kalau ana tak ada ni macam mana? Umat semua jadi sesat tau. Oh, dia punya cakap. Akhlaknya macam mana? Ana berdakwah. Kerana ini tanggungjawab ana. Nanti hari kiamat apa ana nak jawab dengan Allah? Ana berdakwah. Kalau ana tak hadir majlis malam ni, macam mana dengan majlis maulid? Biasa ana yang baca majlis maulid ni, malam ni kalau ana tak baca, orang lain semua susah. Bukan kerana ana hebat, tetapi dah Allah tugaskan ana begitu. Nanti kalau orang lain tak boleh baca, macam mana nak jawab dengan Allah? Semuanya balik-balik kepada Allah. Itu bukti yang kerana Allah. Ini tak, ana kalau ana pakai begini, nanti ana pergi majlis, apa pula orang kata, tiba-tiba malam ni ana pakai lain pula. Tak ada, semua kerana Allah. Ana pakai begini kerana Allah, ana tak pakai begitu pun kerana Allah. Ana hadir, ana tak hadir, semua kerana Allah. Baik, kemudian Imam Haddad ni bagi dia layak untuk mengatakan, oh ana karang kitab ni sebab orang perlu pada ana lah. Ana karang kitab ni sebab nak buat macam mana, ana dah alim, ana nak buat macam mana, terpaksalah ana karang kitab ni nak bimbing masyarakat. Bukan, tak dipanggil dirinya pembimbing, tak dipanggil dirinya pendorong. Bahkan dia hanya panggil apa? Akulah saluran asbab pada Allah memberikan hidayah pada orang tersebut. Aku menjalankan tugas aku kerana Allah akan tanya pada aku dan aku wajib jawab pada Allah Ta'ala. Aku hanya menjalankan tugas aku hamba dan Tuhan adalah Tuhan. Begitu aja niatnya. Dakwah tetap dakwah, kerjanya tetap berjaya, ke depan dalam masyarakat tetap ke depan. Tapi hatinya semua kerana Allah Ta'ala. Berani untuk ke depan, namun lebih berani untuk ikhlas kepada Allah. Berani untuk ke depan, namun lebih kuat untuk ikhlas pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok Habib-Habib kita yang besar-besar ni, Habib Omar, guru kita Syekh Abu Zaki, apa semua ke depan dalam masyarakat, pimpin majlis, apa semua, satu kampung ikut dia apa semua. Tetapi ada riak tak? Tak ada riak. Sebab apa? Sebab hatinya kuat. Ke depan kerana apa? Hanya kerana tugasan. Bertanggungjawab pada Allah, bertanggungjawab pada Nabi SAW, bertanggungjawab untuk umat dan bertanggungjawab kepada guru-gurunya. Maka dia ke depan. Baik. Di sini ada tempat yang sangat penting. Kita suka baca kitab-kitab begini kerana di sini kita dapat masuk dalam doanya Imam Haddad sendiri. Imam Haddad sebutkan di sini, mudah-mudahan saya dibantu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibantu oleh Allah Ta'ala dalam menjalankan tugas yang suci ini, dalam menjadi pendakwah yang berjaya dunia akhirat. Dan dia mudah-mudahan sentiasa berada di samping keperluanku sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berikut, yang membawa maksud, barang siapa berada pada keperluan saudaranya, nescaya Allah sentiasa berada pada keperluannya, dan Allah sentiasa membantu seseorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Selama mana kita membantu orang lain, Allah akan bantu kita. Sebab itu antara janji Nabi SAW, Nabi menjanjikan apa? Nabi bersumpah, orang yang bersedekah tidak akan menjadi miskin. Kita beri, tapi sepatutnya kurang aset kita. Tapi makin kita berikan, makin kita kaya. Sebab apa? Itu sumpah Nabi. Dan Nabi kata, siapa yang memenuhi keperluan orang lain, Allah akan memenuhi keperluan dia. Kemudian Imam Haddad doa lagi, Masya Allah, untung kita. Aku memohon kepada Allah dengan beristighfar banyak-banyak kepadanya, dan tiada sedikit pun aku meniatkan pada menyusun risalah yang ringkas ini kecuali atas niat-niat agama yang baik. Betapa tidak, kerana aku mengetahui benar-benar apa yang tersembunyi di dalam diriku daripada nafsu syahwat yang tiada ternampak, keinginan diri dan kemahuan duniawi. Allah, Imam Haddad sebut begitu. Seolah-olahnya dikata apa? Aku karang kitab ini kerana aku terpaksa. Aku haraplah dengan aku karang ni, aku dapat apa yang Nabi janji di akhirat. Dan aku takut, ya Allah, aku takut, lindungkan aku, ya Allah. Jangan sampai aku berdakwah ini menuruti nafsu aku. Bukan hanya begitu, bahkan Imam Haddad kata apa? Sebab aku tahu diri aku siapa, ya Allah. Aku tahu diri aku kuat nafsunya. Aku tahu diri aku liar syahwatnya. Aku tahu diri aku sangat mencintai dunia. Aku tahu diri aku sangat jauh daripada dia. Subhanallah, Imam Haddad cakap begitu, kitanya macam mana? Sebab itu kita kalau nak menuju Allah Ta'ala, kena
kena mudah mengaku pada Allah. Kalau kita ni ada sifat menegakkan benang yang basah, contoh, Ana ni nak bagi ke tak sedekah pada orang ni? Ana ni nak infak ke tak? Tak payahlah sedekah. Bukan apa, Ana bukan tak nak sedekah. Ana okey sedekah. Cuma kalau Ana sedekah, Ana takut dia ni salah faham. Atau kalau Ana sedekah, Ana takut, bukan apa, Ana takut mengurangkan tanggungjawab ataupun mencuaikan tanggungjawab Ana dengan keluarga. Ana bukan apa, Ana bukan tak nak sedekah. Cuma Ana takut kalau Ana sedekah nanti keperluan keluarga Ana tak terpenuh. Tak. Jangan gitu. Jangan kita ada sifat menegakkan benang yang basah. Kalau kita dah tak boleh amal, dah satu. Jangan kita cover pula amalan kita dengan macam-macam alasan yang bukan-bukan. Makin kita cover, makin susah kita nak taubat pada Allah Ta'ala. Tengok Imam Haddad. Hatinya dah begitu punya suci, begitu punya penuh dengan permata, tapi tetap dia mengaku salah tak? Tetap. Sebab itu di bangun malam dia mudah nak mengaku dosa dia pada Allah Ta'ala. Kita ni yang susah, dah pertama nak bangun malam susah. Dah bangun malam nak mengaku dosa kita pada Allah Ta'ala pun susah. Sebab apa? Bila kita buat maksiat ataupun kita tak boleh nak buat taat, kita banyak bagi alasan untuk menegakkan benang yang basah. Makin banyak alasan kita bagi, makin terhijab kita. Makin banyak alasan kita bagi, makin kita tak tahu apa salah kita. Maka bila kita nak mengaku di hadapan Allah, kalau dah kita tak boleh buat amalan, jangan pula kita menegakkan benang yang basah. Abang sini. Bila kita dah tak boleh buat begitu, mengaku aja aku cinta pada dunia ya Allah. Nanti senang nak taubat pada Allah, dah tahu satu dosa aku cinta pada dunia. Tapi kalau tak boleh nak infak, tak boleh nak sedekah apa semua, kemudian kita timbulkan alasan, Ana takut tak terpenuh tanggungjawab keluarga Ana nak guna duit ni untuk benda lain, Ana ada keperluan, Ana takut orang ni salah faham, Ana takut begini, Ana takut orang tu salah guna duit dan sebagainya. Kalau kita bagi alasan yang bukan-bukan nak menegakkan benang yang basah, nanti kau susah nak taubat. Nak taubat pada Allah pun kau dah terlupa maksiat engkau. Sebab apa? Sebab dah ditegakkan dengan alasan-alasan yang bukan-bukan. Sudah, tolakkan semua alasan. Mengaku aja, ya Allah aku cinta pada dunia. Nanti bangun malam ataupun nak taubat nanti senang. Terus mengaku pada Allah, ya Allah, tadi aku tak boleh sedekah, ya Allah aku cinta pada dunia, ya Allah. Ubahkan aku, ya Allah. Ubahkan aku, ya Allah. Buangkan sifat ini pada aku, ya Allah. Jangan sampai aku mati su'ul khatimah disebabkan sifat ini, ya Allah. Kan senang nak mengaku. Kan senang nak taubat. Maka Imam Haddad tengok di sini. Ini yang disebutkan sebagai wali Allah tau. Guru saya Syekh Mahmud, orang Kedah, subhanallah, wali Allah. Dia selalu sebut apa? Yang nama wali, yang nama manusia adalah manusia selagi mana mereka digelar manusia. Kecuali wali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nama manusia adalah manusia selagi mana digelar manusia. Bermakna apa? Manusia tu tinggi ke, besar ke, kecil ke, pangkat tinggi ke, Perdana Menteri ke, Presiden ke, hamba sahaya ke, khadam ke, kerja penggali kubur ke, kerja pembersih tandas ke, siapa sahaja asal manusia dan digelar manusia, dia tetap manusia. Maknanya apa? Tetap ada takut, tetap ada cinta dunia, tetap ada syahwat, tetap mengikut hawa nafsu, tetap ada dosa, tetap tak boleh bimbing diri, tetap tak boleh memberi hidayah pada orang lain, tetap dengan segala batasan hambanya. Kecuali wali Allah. Wali Allah, kerja pembersih tandas, namanya manusia. Tapi kalau dah wali, dia bukan manusia, dia lain. Wali Allah, kerjanya pembesar syarikat. Kalau dah wali, walau digelar manusia, tetapi dia wali, dia lain. Kenapa lain? Begitu sifat Imam Haddad yang tadi. Ada yang begitu, tak ada kecuali wali Allah. Macam mana sifatnya? Dalam hatinya dah penuh dengan permata. Dalam hatinya dah penuh dihiaskan dengan barang-barang yang sangat-sangat mulia dan berharga. Tapi dia bangun malam, dia cakap apa dengan Allah? Ibarat begini. Kotak, ini kotak hati dia. Dalam kotak ni, penuh diletakkan cahaya, diletakkan permata, diletakkan diamond, diletakkan emas, diletakkan segala yang berharga-berharga, sutera yang paling mahal, kasturi yang sangat-sangat wangi. Sehingga tanpa dibukakan hati dia sahaja, dia hanya lalu sahaja, orang yang mengelilingi hatinya akan merasakan wangi dan tenang. Tapi apabila dia bangun malam sorang-sorang dengan Allah Ta'ala, menangis. Kerana apa? Dia bukakan hati dia depan Allah, ya Allah. Dia buka hati dia sahaja, tertumpah permata, terkeluar wangian, terkeluar harum semerbak, makin indah.
Tapi dalam makin indah tu dianya tak nampak indah. Bahkan dia kata apa? Ya Allah, sekarang aku buka hati aku, ya Allah. Ya Allah, betapa benanahnya hati aku, ya Allah. Ya Allah, betapa berkeledaknya hati aku, ya Allah. Ya Allah, betapa bernajisnya hati aku, ya Allah. Ya Allah, betapa sesatnya hati aku, ya Allah. Ya Allah, betapa gelapnya hati aku, ya Allah. Ya Allah, bantu hamba-Mu, ya Allah. Bantu hamba-Mu, ya Allah. Bantu hamba-Mu, ya Allah. Ada yang begitu. Yang adanya macam mana? Hatinya penuh kekotoran, lalu sebelah wali jijik dan wali busuk, namun tak bangun malam, bahkan buka hatinya depan Allah. Ya Allah, tengok Ana dah okey, Ana dah baik, hati Ana penuh dengan permata. Siapa tu? Itu kita. Itu kita. Orang lain begitu tak? Allahu alam. Yang aku tahu pastinya aku begitu. Sebab itu disebutkan yang nak memanusia adalah manusia selagi mana digelar manusia, kecuali wali Allah. Wali Allah terus berbeza segala-galanya. Bahkan munajat dia dengan Allah pun berbeza. Hatinya penuh begitu keindahan, tapi dia buka depan Allah, dia tak nampak langsung keindahan begitu. Allah, macam mana begitu punya ikhlas? Macam mana begitu punya halus? Macam mana begitu punya jujur dengan Allah? Macam mana begitu punya transparent dengan Allah? Macam mana begitu punya mengaku depan Allah? Macam mana begitu mengenal akan Allah Ta'ala? Dan macam mana begitu mengetahui akan kehambaannya? Kecuali wali Allah. Itu Imam Haddad kita. Imam Haddad kita. Subhanallah, pelik Wali-wali ni punya pelik. Wali-wali ni punya pelik sampai bila kita mendalami jiwa mereka, tak terdalamkan jiwa mereka tu. Tak terselam jiwa mereka. Bahkan apabila kita mendalami sedikit jiwa mereka, kita merasakan, ya Allah, ada manusia begini, ya Allah. Ada yang hatinya begini, ya Allah. Dan aku baca kitab-kitab mereka. Aku berguru dengan mereka. Aku jumpa mereka. Aku mengetahui nama-nama mereka. Aku mengenal cerita-cerita mereka. Golongkan kami bersama mereka, ya Allah. Golongkan kami bersama mereka, Allah. Kalau bangkit-bangkit pada mahsyar, tengok kanan kiri, rupanya bukan bersama mereka. Kan sedih. Kan sedih. Tahulah kita maksiat kita macam mana. Allah melihat kita waktu ni dan setiap waktu yang ada. Allah melihat kita waktu sekarang dan waktu kita buat maksiat. Allah melihat kita waktu dalam maulid dan bukan dalam maulid. Allah mendengar kita waktu kita dalam sorang-sorang buat maksiat dan kita depan orang buat taat. Allah tahu kita macam mana. Dan ya Allah, aku tahu aku macam mana, ya Allah. Tapi aku sangat nak himpun bersama mereka, ya Allah. Allah mensejahterakan umat Muhammad SAW. Allah menjaga umat Muhammad SAW supaya semua orang Islam yang menimpa musibah corona ini dan COVID, khususnya di tanah Melayu, kita dilindungi oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, hatinya tenang dalam keadaan yang huru-hara, hatinya tenang bersama dengan Allah, hatinya tak terikut dengan fitnah akhir zaman. Amin Allah. Amin Allah. Amin. Baik, kemudian Imam Haddad sebut apa di sini? Sesuai dengan bunyi firman Allah Ta'ala. Allah takut kita baca begini. Allah sebut apa dalam Al-Quran? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. InsyaAllah kita akan habiskan dengan ayat ini. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat Al-Quran, tiadalah aku dapat membersihkan jiwaku. Kerana ini kalau tak silap saya Nabi Yusuf yang sebut. Tiadalah aku dapat membersihkan jiwaku kerana sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada kejahatan. Subhanallah. Jiwa aku sendiri asyik mengajak aku kepada kejahatan. Habis macam mana aku nak buat baik? Mustahil aku boleh buat baik. Sebab kalau Allah berikan pilihan pada jiwa aku sendiri, pasti aku akan buat jahat. Subhanallah, guru kita sebut apa? Guru kita Syekh Abu Zaki selalu sebut. Dia kata, kita ni, perkumpulan kita, pakaian kita, gaya hidup kita, golongan kawan-kawan kita, cara hidup kita sangat jauh berbeza dengan rogol, perompak, pembunuh, pemabuk, pendadah. Sangat berbeza. Pakaian kita beza, kelompok kita beza, hobi kita beza, golongan kawan-kawan kita berbeza, majlis yang kita pergi berbeza. Namun kalau Allah tak berikan hidayah, diturutkan sahaja segala lintasan hati kita, kita jadi lebih dahsyat daripada pembunuh. Hanya tak ada perasaan berani itu sahaja. Yang nama pembunuh dia berani nak tikam, kitanya tak berani.
Tapi lintasan hati jauh pada bunuh kita boleh buat. Orang yang buat macam-macam tak senonoh pada perempuan-perempuan apa semua, yang buat macam-macam maksiat dan sebagainya, berzina dan merompak semua, kalau diturutkan lintasan hati kita, akan terjebak dan akan terjebak. Bahkan kita akan jadi paling excellent dalam penjenayah. Sebab apa? Hanya kerana tak ada berani dan dihindarkan kita oleh hidayah Allah Ta'ala. Sedar diri. Sebab itu kena sedar diri. Allah berikan aku, ya Allah Kau berikan aku begini. Ya Allah aku boleh pakai begini, ya Allah. Ya Allah aku boleh jumpa kawan-kawan aku yang baik-baik begini. Ya Allah aku boleh baca kitab yang muhaddad. Ya Allah aku siapa, ya Allah. Aku siapa, ya Allah aku siapa. Kemudian bukan hanya disebutkan aku tak mampu kerana nafsu aku sendiri ajak kepada kejahatan. Bahkan ditambahkan di situ kecuali siapa yang dilimpah rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku itu Maha Pengampun, Maha Pembelas. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kita masuk dalam solat, apabila kita menunaikan solat, kita kena betul-betul hadirkan hati. Seolah-olah kita bukakan dada kita ni, kita serahkan hati kita di hadapan Allah. Ya Allah, ni hati aku, ya Allah uruskan, ya Allah. Ya Allah please manage my heart. Ya Allah buatlah sebaik-baiknya, selembut-lembutnya Engkau kepada hati aku ini. Sebab apa? Kerana kita tahu hanya dengan rahmat Allah hati aku boleh selesai. Subhanallah. Tandakan kita berhenti dekat sini ya. Tandakan kita akan berhenti dekat jiwa itu adalah musuh yang utama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila menyeru kita untuk solat, tak diserunya kita untuk solat, melainkan yang Allah panggil adalah hati kita. Allah panggil adalah kepada hati kita. Maka apabila kita menunaikan solat, kita kena tahu bahawasanya tak dapat menyelesaikan hati aku untuk aku dapat husnul khatimah. Tak dapat menyelesaikan hati aku untuk aku dapat hidayah dari Allah. Tak dapat menyelesaikan hati aku untuk aku dapat keridaan Allah dan Nabi, melainkan apabila Allah yang beri hidayah dan rahmat kepada aku. Maka di sini rahmat Allah itu yang paling penting. Baik. Kenapa dalam solat? Kenapa bukan waktu lain? Sepatutnya waktu lain pun kena sedar. Tapi dah dalam waktu lain tak sedar, jangan sampai waktu solat pun tak sedar. Waktu solat kena sedar. Waktu solat kena sedar, solatnya awal waktu. Solatnya masuk dengan haibah kepada Allah. Solatnya masuk dalam keadaan rendah diri pada Allah. Solatnya masuk dalam penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Maka dah dalam solat patut sedar, maka kita masuk dalam solat. Dah masuk dalam solat, jangan kita lalai. Kita kena khusyuk. Baik. Dah khusyuk nak minta pada Allah, nak serahkan hati pada Allah, jangan pula kita serahkan hati kita bersama dengan segala pengharapan-pengharapan dunia. Contoh apa? Aku masuk solat, Allahu Akbar. Dahlah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maknanya kita nak Allah, Allah lebih besar daripada segala keduniaan. Baik, kita masuk dalam solat, Allahu Akbar. Yang kita nak, ya Allah, kalau kabullah solat aku ini, ya Allah, tolonglah permudahkan urusan kerjaya aku. Tolonglah permudahkan kewangan aku. Tolonglah permudahkan kehidupan aku. Kesian. Dapat peluang menagih rahmat Allah. Rahmat Allah kalau dah menyelinap dalam hati kita, berlakulah huru-hara macam mana pun, hati itu tenang, maka segala jasad kita tenang. Rahmat Allah kalau dah menyelinap masuk dalam hati kita, tak ada makanan, tak ada air, tak ada minuman, macam mana pun huru-hara sangat-sangat keliling kita, kalau dah hatinya tenang kerana rahmat Allah, ada yang boleh ganggu kita? Tak ada. Steady kita, stable kita dengan rahmat Allah yang dalam hati kita. Maka itu yang kita nak. Jangan kita asyik nak ubahkan Allah punya ketentuan. Masuk solat, ya Allah, kesihatan aku macam mana ya Allah? Tak ada. Engkau tak sihat pun kalau hatinya penuh nur dan hidayah dari Allah, kita tenang, sabar dan redha dan happy dalam ketidaksihatan kita, dalam penyakit kita, dalam wabak kita. Kita tenang dan happy dan redha. Sebab apa? Dalam hati dah menyelinap masuk rahmat Allah. Maka bila kita masuk dalam solat, mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah ni masuk dalam mana? Dalam akaun bank kita sampai kita jadi kaya? Bukan. Rahmat Allah masuk dalam mana?
dalam kerja kita sampai bos kita baik dengan kita. Bukan. Rahmat Allah masuk dalam apa? Rahmat Allah masuk dalam hati. Maka bukakan hati kita dah memadai untuk Allah. Allah tak minta lebih-lebih pada kita. Allah tahu Allah ni maha memberi, maka Allah tak minta lebih-lebih pada kita. Allah nak mudahkan kita, bukan Allah nak menyusahkan kita. Mak bapak kita sendiri pun nak mudahkan kita, takkan Allah tak nak mudahkan kita. Allah nak mudahkan kita, tapi kena betul lah, kena tulus lah. Jangan kita menuju Allah masuk dalam solat. Dah lah kita jarang-jarang solat begitu, dah masuk dalam solat mengemis rahmat Allah. Ya Allah, rahmatilah aku. Dengan apa? Dunia aku macam mana ya Allah? Kesihatan aku macam mana ya Allah? Wang simpanan aku macam mana ya Allah? Insurans aku macam mana ya Allah? Bukan begitu. Tenang dengan rahmat Allah. Hati itu yang merupakan isu sekarang. Kalau dah hatinya baik, rahmat Allah dah masuk dalam hati, berlakulah apa sahaja, kita akan jadi macam Nabi SAW. Nabi tak komplain, Nabi tak komplain. Nabi selalu ulang doa apa? Illam takun alaina ghadabun fala nubali, illam takun alaina ghadabun fala nubali, illam takun alaina ghadabun fala nubali. Nabi sebut apa? Ya Allah, asalkan engkau tak marah pada kami, kami tak kisah ya Allah. Ya Allah, asalkan engkau tak murka pada kami, maka tak mengapa ya Allah. Ya Allah, asalkan engkau tak pandang kami dengan perasaan marah dan benci, maka segalanya tak ada apa-apa ya Allah. Asalkan Allah tak murka. Asalkan Allah tak murka. Maka yang kita buka dalam solat adalah hati kita. Lupakan segala-galanya. Kita tutup dengan satu kisah. Pernah satu hari, seorang Bani Israel datang kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa ni dikenal dengan orang yang kalimullah, yang bercakap dengan Allah. Maka orang ini bertemu dengan Nabi Musa. Orang ini mengatakan pada Nabi Musa, Ya Musa, wahai Nabi Musa, ajarkan kepada aku satu nama Allah yang apabila aku seru Allah dengan nama ini, pasti dan pasti akan kabul permintaan aku. Nabi Musa memang tahu, dia paling kenal Allah, maka dia ajar kepada orang ni. Dia dah ajarkan pada orang ni dan dia katakan doa ini confirm kabul. Orang ni pun pergi ibadah pada Allah. Doa punya doa, hari demi hari. Selang beberapa hari dia balik pada Nabi Musa. Dia kata, Ya Musa, apa ni engkau ni wahai Nabi Musa? Kau kan Nabi, tak pernah bohong. Kau bagikan aku amalan tadi, amalan tempoh hari, tapi aku dah buat. Namun tetap tak kabul. Apa cerita ni? Contoh dalam kita ni, apa kes ni bang? Apa kes ni Nabi Musa? Dan dah cuba dah, tak berjaya juga. Dan dah torai dah, dia kata kan. Contoh ni lah. Habis Nabi Musa pun pening. Nabi Musa ni kalimullah, yang berbicara dengan Allah. Maka dia pun tanya pada Allah, Ya Allah, aku dah bagi dia doa ni. Selama ni memang aku tahu doa ni kabul. Asal tak kabul? Allah kata, kenapa nak kabul? Macam mana nak kabul? Orang ni seru aku dah betul. Yang kau beri dah betul. Tapi dalam dia menyeru pada aku, otak dan hati dia bukan pada aku. Ini orang topeng aja. Munajat dia topeng. Segalanya topeng. Yang topengnya nampak baik, tapi bila ditengok dalamnya, rupanya dalam hatinya dan otaknya, pada tanam-tanamannya, pada haiwan ternakannya, pada keuntungannya, pada keluarganya, pada isterinya, pada anak-anaknya, pada kewangan, pada segala-galanya, tapi bukan aku. Maka serulah dengan apa sekalipun, tetap Allah tak akan jawab. Allah tak jawab, itu adalah rahmat, sehingga orang tu dapat rujuk pada Nabi Musa. Bayangkan orang tu seru Allah begitu dengan penuh keduniaan, kemudian Allah kabul, Allah mewahkan dunia dia. Takkan dia seru pada Nabi Musa dan takkan dia tahu kesalahan dia sehingga dia mati dalam penuh keduniaan, mati su'ul khatimah. Bila Allah tak kabul, itu merupakan rahmat dari Allah, sehingga orang ni terpaksa balik pada Nabi Musa dan tanya pada Nabi Musa tanya pada Allah, kemudian Allah jawab pada Nabi Musa explain pada orang tu. Bila dia explain pada orang tu, kemudian orang tu balik-balik terus, orang tu lucutkan segala-galanya daripada hati, ikhlaskan diri untuk Allah semata-mata, kemudian baru Allah berserta dengan orang tersebut. Allah mudahkan urusan orang tersebut, dunia dan akhirat. Sebab tu kita nak menuju Allah kena begitu juga. Allah tahulah kita kekurangan kita macam mana. Cerita pasal ikhlas. Takut bila aku cerita pasal ikhlas. Sebab apa? Ikhlas ni barang yang susah. Hati aku pula sangat jahat. Habis apa cerita ni ikhlas ni? Tak apa, jangan risau. Berat tak nak ikhlas? Berat. Berat tak nak tulus kerana Allah? Berat. Berat tak nak istiqamah? Berat. Allah mengetahui dan Allah sentiasa nak gembirakan kita. Pokoknya apa?
Surrender kepada Allah. Give yourself to Allah. Loosen up yourself from everything. Just give yourself to Allah. Lepas tu Allah akan mainkan peranan. Walau kita tak boleh nak istiqamah, walau kita sangat lemah, walau kita sangat hina untuk tetap zuhud dan terus di jalan Allah, namun Allah maha kuat dan maha mampu. Terus dia boleh ubahkan keadaan kita. Maka yang penting daripada kita, jangan berhenti memanggil dan memanggil. Walau kita panggil sambil air mata darah mengalir, walau kita panggil sampai suara kita dah habis, walau kita panggil dalam bilik yang panas dan gelap, walau kita terpaksa mengantuk-mengantuk panggil pada Allah, walau kita panggil dalam keadaan dah give up dengan diri kita, walau kita panggil dah menyampah dengan maksiat kita, walau kita panggil dengan keadaan rasa macam aku tak ada harapan, panggil, tetap panggil, tetap panggil, tetap panggil. Allah nak kita panggil sahaja. Panggil dan panggil dan panggil, Allah akan bantu dan bantu dan bantu. InsyaAllah sama-sama kita mohon kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah terima kita seadanya.